sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alama al-syaikh wa guru Haji Abdul Hadi Awad syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi yang mulia ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Fiqh Al-Harakah dari Sirah Nabawiyah, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan lagi kecintaan dan mahabbah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kecintaan itulah moga-moga kiranya Allah mengizinkan akan junjungan besar kekasih Allah dan kekasih kita semua, untuk Allah memberikan keizinan kepada baginda Nabi, memberikan syafaatnya yang mulia kepada kita nanti di hari akhirat, sehingga selamat kita daripada azab api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab Fiqh Al-Harakah kita kat mana? Ingat tak? Buat lama dah ni. Nah, muka surat 12, 13, 7, 17. Oh, sini. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah.
yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Surat At-Taubah ayat 34. Baik, ini kita sambung berkenaan dengan tajuk besarnya, iaitu dunia berhajat kepada Rasul. Ini di waktu di mana waktu yang kosong, tidak ada utusan Allah, tak ada Nabi, tak ada Rasul waktu ni. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah naik ke langit, kemudian belum ada lagi yang gantinya, sehinggalah lahirnya junjungan besar kekasih kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tu bila tak ada utusan, maka macam-macam berlaku. Macam-macam berlaku penyelewengan demi penyelewengan, kesesatan, bukan hanya daripada golongan yang kafir, malah golongan yang asalnya beriman di sisinya Allah. Seperti mana dalam ayat surah At-Taubah ayat 34 ni sebut, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhba, sesungguhnya sebahagian besar. Allah sebut inna katsiran. Di sini ada dua penekanan dalam ayat ni. Yang pertama inna. Inna ni kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, inna ni panggil haraf taukid. Maksudnya sungguh-sungguh, bukan main-main. Sungguh-sungguh, itu satu hal. Lepas tu Allah kata kathira. Kathira ni, kathir, maknanya banyak, bukan sagir, bukan kecil, bukan sikit, bukan qalil, bukan sikit. Kathira, ramai, banyak. Danlah sungguh-sungguh, ramai pula tu. Sungguh-sungguh, ramai sungguh. Macam tu. Lebih kurang macam tu maksudnya. Sungguh-sungguh, ramai sungguh. Mina daripada al-ahbar, orang-orang alim Yahudi. Orang alim Yahudi panggil ahbar. Waruhban, dan juga ruhban, yakni rahib-rahib Nasrani. Mereka ni asalnya golongan Yahudi Nasrani yang dulu-dululah, mula-mula dulu masih lagi ada kekuatan iman di sisinya Allah, tapi dah mula menyelewengi. Yang menyeleweng tu bukan kecil, kathira, Allah kata, ramai. Orang-orang alim Yahudi, ahli-ahli kitab yang baca kitab Taurat dan baca kitab Injil, rahib-rahib Nasrani, apa dia buat? La yakuluna amwalan nas, memakan harta orang bil batil, dengan jalan yang batil. Salah guna kefahaman agamanya, kemudian nak ambil harta orang dengan jalan yang batil. Wa yasuddu an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kacau pula daripada orang nak makin dekat dengan Allah. Sebab apa dia macam ni? Antara sebabnya kerana kekosongan, tidak ada siapa nak bentuk, nak bimbing, nak tolong. Nabi tak ada, Rasul tak ada. Jadi apa yang kita boleh ambil faham di sini, begitu juga keadaan umat zaman hari ini memerlukan seorang pemimpin untuk membetulkan semula. Yang tu yang kita panggil mujaddid. Mujaddid ni ambil daripada perkataan jadidun. Jadid artinya baru. Mujaddid yang memperbaharui. Memperbaharui ini bukan memperbaharui agama tak, tapi membetulkan semula. Memperbaharui jalan yang dah mula sengit, jalan yang dah mula kona kot lain. Mujaddid. Itu yang Nabi sebut dalam hadis, setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Akan dilahirkan Allah mujaddid. Jadi setelah 1924 kerajaan Islam jatuh, kalau dikira genap-genap 100, 2024 tahun yang kita hadapi sekarang ni.
maka dah sudah genap 100 tahun kejatuhan Islam, maka insya-Allah berdasarkan firasat dan pandangan alim ulama bahawa akan lahirlah seorang mujaddid yang akan membetulkan semula jalan agama ni. Bukan agama tu tak betul, tapi jalan dia tu, orang yang ikut tu makinlah mula sengit ikut lain, akan dibetulkan semula. Mujaddid. Jadi mujaddid di sini ada pandangan, ada beberapa pandangan yang mengatakan kemungkinan besar Al-Imam Mahdi. Jadi kalau kita bandingkan situasi, dia hampir sama situasi dia. Macam mana situasi yang ayat ni, dalam ayat surah At-Taubah ayat 34 ni cerita pada zaman dulu, masa zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi dia ada saling kaitan dan hampir keserupaan dengan zaman kita hari ini, di mana zaman kita hari ini dia jadi seolah-olah macam zaman yang kosong juga, di mana tak ada Nabi, tak ada Rasul. Tapi adalah juga orang-orang alim. Tapi itu pun seperti inilah. Inna kathiran minal ahbari warruhbah. Ada orang-orang alim yang menyalahgunakan kealimannya, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Nak mengambil dan memakan harta orang dengan jalan yang salah. Hari ini macam-macam. Yang kes terbaru, hari itu saya orang jemput bagi ceramah dekat pejabat SPRM Ipoh. Lepas tu habis-habis ceramah tu dia ajak makan, biasalah pas ceramah makan. Masa makan pegawai situ cerita. Dia kata baru sebelum ni Ustaz, kami tangkap ustaz, dia kata. Tangkap 2 orang ustaz. Daripada jabatan agama bahagian zakat. Sebab apa? Sebab ambil duit zakat. Orang tu dah meninggal, tapi dia tak isytihar meninggal tu. Dia tak isytihar zakat tu, patutnya dah berhentilah sebab kawan tu dah tak ada. Dia teruskan juga. Dia teruskan juga saluran duit zakat tu, tapi saluran kat siapa? Kat dia. Masuk dekat akaun dia. Berapa banyak dah dapat. Tu ustaz tu. Jenis mengaji agama dah tu. Ni. Betul lah orang kata la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Itu pun yang kantoi, yang tak kantoi apa ramai lagi. Kadang ada dia pergi ceramah mana-mana, dia kata dia tengah cari dana untuk buat sekolah. Tapi jauh lah, di Kelantan ke, di mana ke, di Kedah ke mana, jauh daripada tempat yang dia ceramah. Kebetulan ada orang situ, kampung tempat disebut. Dia balik kampung kata mana ada sekolah. Mana ada juga. Mengaku seorang ustaz penceramah dan sebagainya apa, tapi rupanya bohong, nipu. Ada. Jadi kalau dah sampai ahli agama pun sanggup berbohong untuk mengejar dunia, apatah lagi yang bukan ahli agama. Saya tak tahulah juga, tapi apa yang saya faham dan saya belajar, macam soal zakat. Zakat fitrah ada, zakat simpanan ada, zakat perniagaan ada, tapi satu isu, iaitu zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni kami duduk mengaji, zakat pendapatan ni tak ada. Kalau ada pun itu dalam mazhabnya Imam Malik, bukan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Maliki. Itu pun dalam mazhab Maliki, guru kami bagi tahu, dia ada kaul yang dhaif, kaul yang paling lemah, pendapat yang paling lemah di dalam mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i tak ada. Tapi berdasarkan apa yang saya perhatikan, perkara ini diamalkan dalam, boleh kata hampir semua negeri ada kutipan zakat. Okey, tak apalah, mungkin untuk nak mengukuhkan lagi Baitul Mal, nak mengukuhkan lagi kewangan Islam. Tak apa, boleh tahan lagi.
itu kita sebut sebagai perkara khilafiyah lah. Tak apalah, dia ambil pandangan mazhab Imam Malik dan pandangan yang paling dhaif. Tapi kenapa pandangan yang paling kuat? Bukan setakat pandangan dah. Ini sumber yang qat'i. Quran kata haram, hadis kata haram. Mana? Arak dan judi. Kenapa buat juga? Dalam negara kita. Nampak? Benda yang khilafiyah, mu ambil daripada dhaif buat naik atas. Benda yang jelas haram, qat'i, putus. Tak ada, bukan pandangan ulama dah. Ni Quran sebut haram. Nabi kata haram. Tiba-tiba mu buat tak reti, buat tutup mata sebelah. Macam mana gitu? Itu satu hal. Marin sudah solat Jumaat khutbah. Sini buat Jumaat, tak buat. Oh tak buat, masjid kan. Khutbah itu saya sembahyang di mana? Khutbah Perak, silap. Kan? Khutbah pasal apa? Tak pergi ke sembahyang Jumaat? Khutbah pasal apa? Ketidur. Khutbah pasal cukai. Ingat tak? Ya pun ada jam. Tengok tu imam kamai ni, balut kain semua. Suruh bayar cukai. Cerita. Baik-baik cerita bab zakat daripada cerita bab cukai. Cukai ni kalau ikut kaedah asal haram. Atas orang Islam. Atas orang kafir, ya ada cukai. Atas orang Islam, haram cukai. Kalau ikut kaedah asal. Kemudian ulama bahas boleh diharuskan kutip cukai. Sekiranya, jika negara dalam keadaan susah. Terlampau susah. Maksud susah di sini, sampai pemimpin pun, Perdana Menteri pun, raja-raja pun nak berkaki ayam. Sampai nak pergi pejabat pun naik basikal. Contoh. Maknanya pemimpin pun sampai tahap susah nak tanggung negara. Barulah boleh dikutip duit cukai daripada rakyat untuk sama-sama nak bangunkan negara. Tapi walhasil hari ni apa yang kita lihat? Sendiri tepuk dada tanya iman masing-masing. Tapi bila kita cakap gini, ada. Tak boleh. Sebab tu dia tak panggil kita masuk TV. Masuk CCTV ada. Kan? Ada? Ini Allah sebut ni. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari warubba. Betapa ramainya mereka orang-orang alim Yahudi dan Nasrani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wan nasi bil batil, mengambil harta orang-orang manusia dengan jalan yang salah. Dia kata bukan saya ambil, ini arahan pemerintah kerajaan, tapi yang menyokong kamu. Kan? Yang mengeluarkan dalilnya kamu. Jadi orang pun nampak, oh ini kan, depa bahagian agama kata kena. Untuk merealisasikan pemerintah punya arahan, kamu sanggup keluarkan ayat-ayat Quran, dalil-dalil hadis Nabi untuk mengiyakan perkara tersebut. Yang sebenarnya benda tu tidak disukai. Habis dia petik zaman Iskandar Zulkarnain nak bina dinding Ya'juj Ma'juj. Tengok dulu situasi situ macam mana keadaannya dengan zaman kita hari ini. Adakah kita ni dibayar cukai? Dan Iskandar Zulkarnain sekat Ya'juj Ma'juj dengan dinding tu untuk apa? Sebab Ya'juj Ma'juj ni buat kerja apa? Buat kerja maksiat, kerja jahat. Okey, boleh tahan kira. Kalau macam tu saya pun sanggup bayar berapa banyak pun tak apa. Kalau nak sekat konsert, nak sekat benda-benda haram, tapi kita duduk bayar-bayar ni, benda tu jalan juga ke tak? Ya'juj Ma'juj ni kerja. Betul? Tapi tak apa. Kalau kena tangkap kita sama-sama Ada ayat tu kita baca ikut apa yang ilmu sebut, kitab sebut. Kesimpulannya dia kata, manusia berada dalam keadaan membunuh dan merosak diri sendiri. Bila dah jadi macam ni, sedar tak sedar kita sedang membunuh dan merosak diri kita sendiri. Memang. Di sekolah ajar benda baik-baik, di masjid surau kita ajar benda baik-baik. Keluar daripada sini, barang-barang yang merosakkan diri sendiri datang. Betul tak? Kita didik anak kita kat rumah elok-elok, suruh jaga sembahyang, jaga aurat.
keluar berkawan dengan masyarakat, pergi konsert, pergi joget. Hari ni kita tegur, apa ni, konsert-konsert ni tak boleh, ni haram. Dia jawab balik, kami pakai duit kami, bukan pakai duit ustaz. Sibuk dia. Hal masing-masing lah. Lepas tu ada juga, dia jawab, kami bukan buat kerja jahat, kami cuma nak berhibur. Apa salahnya? Nampak? Dia bagi alasan-alasan macam tu. Nampak? Dia bukan kami pukul orang, bukan kami curi duit orang. Kamu bukan ambil duit orang ke apa? Kami pakai duit kami sendiri. Kami cuma nak menenangkan diri. Tenang diri sampai lompat-lompat itu apa tenang. Nampak? Dahsyat. Manusia berada dalam keadaan membunuh dan merosak dirinya sendiri tanpa dia sedar. Maksud membunuh dan merosak diri sendiri, merosak imej dia sendiri. Imej Islamnya rosak, imej bangsa Melayunya rosak. Habis. Rosak dah. Ni. Mereka lupa akan Tuhan yang menciptakan dia. Tak ingat Allah lah. Kalau ingat Allah takkan buat benda macam tu. Ingat Allah. Jauh sifat kemanusiaan itu sendiri, kehambaannya dengan Tuhannya. Jauh. Hilang. Apa ramai sangat yang bangkit solat subuh. Yang selebihnya buat apa? Kalau dia bangkit sembahyang kat rumah boleh tahan lagi lah. Kalau tak bangkit langsung, buat tak heran. Kadang lepak malam sampai lewat malam. Pergi benda yang bukan-bukan, kelab lah, joget lah, aku sampai lewat. Dah, takkan subuh lagi bangunnya. Macam mana cerita? Mereka lupa. Mereka lupakan dirinya. Tak ingat diri dah, tak ingat asal usul diri dah, tak ingat dia tu hamba Allah. Hilangnya perhitungan dan nilai kemanusiaan. Bila dah jauh dengan Allah, jauh keimanan, maka dia tak fikir dah soal halal haram. Orang yang fikir soal halal haram sebab dia makrifah Allah, dia takut dengan Allah. Nak buat gini, ni tak boleh, ni haram ni. Nak buat gini, dia tak. Akhirnya bila manusia jauh dengan Allah, dia akan jauh dengan hukum Allah. Maksud jauh dengan hukum Allah, artinya dia jauh dengan halal haram. Mana dia tak heran halal ke haram ke, dia sikit dia tak heran. Hari ni berlambak ni anak Melayu Islam makan kat kedai orang Cina. Kedai orang kafir. Dia tak kisah, dia kata, bukan saya makan babi Ustaz. Saya makan mi goreng. Ya, kuali tu tak kuali yang sama. Seandainya pun kalau kualinya asing sekalipun, adakah dia tahu hukum hakam, cara halal, cara haram? Adakah bila pula apek tu dia mengaji soal agama? Orang yang dah memang Melayu Islam sendiri pun kadang-kadang gagal dalam memahami hukum hakam fiqah, apatah lagi mereka. Jadi adakah mereka akan buat cara dengan cara yang betul? Cara menyucinya, cara sembelihnya, cara macam-macam. Dikait. Habis. Jadi bila hilang halal haram, maka hilanglah perhitungan dan nilai kemanusiaan. Maka dia tak fikirlah macam ustaz tu lah, yang jabatan agama tu. Akhirnya duit zakat pun dia sapu tak. Dia tak fikir dah. Yang dia fikir sebab hari ni orang mengejar soal dunia. Hari ni tekanan hidup dari sudut keduniaan. Orang lain nampak beli kereta gitu, beli ini, beli ni. Kalau aku tak beli, nanti aku ni ketinggalan zaman. Jadi nak bersaing untuk sama-sama supaya nampak standard. Tapi sebenarnya dia tak mampu. Tapi dia paksa diri dia untuk mampu sehinggakan yang haram pun dia sapu. Ini yang berlaku. Charge overtime tapi tak buat kerja pun. Sebab nak claim. Claim teksi, tak naik teksi pun. Claim. Nampak? Beli company suruh beli barang, markup. Deal dengan supplier. Bagi markup dalam resit. Bagi ada lebih. Banyak buat kerja macam ni. Bahagian jawat bahagian unit uniform pula, rasuah. Terlibat dengan rasuah gitu gini gitu. Dia tak, ni bukan rasuah Ustaz, ni duit kopi. Duit kopi. Kopi pula ini bersalahkan. Kopi tu tak salah. Macam-macam. Nak boleh projek, bagi duit sikit, bagi senyap, bagi gitu, bagi gini, macam-macam. Guna kabel apa semua, bagai. Dah ila dah halal haram. Lepas tu bagi anak bini makan. Lepas tu bila sumbernya haram,
maka hasilnya pun haram. Akibatnya pun haram, impaknya pun haram, kesannya pun haram. Apa jadi? Bila bagi duit haram pada anak bini untuk makan, akhirnya keluarga jadi porak-poranda. Sepatutnya rumahku syurgaku, tak ada dia. Jadi rumahku nerakaku. Habis. Bergaduh siang malam di rumah. Laki bini, anak dengan bapa, anak dengan mak, anak jadi kurang hajar, cakap tak nak dengar, degil, keras kepala. Siapa semua benda tu jadi? Suasana dalam rumah penuh dengan iblis, setan. Sebab apa? Sumbernya haram. Macam mana malaikat nak masuk? Tu baru cerita dari sumber. Lepas tu tak jaga pula adab dalam rumah. Dengan TV buka macam-macam gambar, bukan. Dan lepas tu ada pula saya biasa jumpa rumah orang Islam kita ada patung-patung dia letak konon-konon ni hiasan buat balik daripada pergi bercuti hari tu. Nah, balik daripada Thailand hari tu buat balik patung Buddha satu. Elok bagus. Kata ini tulis visit Thailand. Memang tulis visit tapi jaga tu patung tu jangan. Kemarin ada orang share dekat dalam WhatsApp group pasal kalender kuda. Hati-hati tuan-tuan, kalender kuda kadang-kadang dia nak tunjukkan ni hari Taipusam ke hari apa, dia ada gambar bahala kat situ. Ni kita cerita untuk kita orang Islam, orang bukan Islam tak usah dengar lah. Ni kita bahagian kami. Kan? Ada, itu tak dibenarkan dalam agama. Tu gambar berhala ni Allah murka. Walaupun kecil tak kira lah. Duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah boleh tahan kira. Letak pula di masjid surau. Ada pula ni. Bukan ada sini, ni contohnya. Tak ada insyaAllah. Ini tak ada. Tapi manalah tahu, cek-cek, hati-hati, takut-takut ada. Yelah memang kalender kuda tu senang nak tengok. Sebab nombor dia besar apa semua kan. Tapi hati-hati. Dan sudah boleh jadi satu fardu kifayah. Mesti ada orang Islam kita yang pandai cetak kalender kuda tapi versi Islam. Letakkan Ramadan apa tu, letak logo-logo gitu orang Islam. Buang logo-logo ni yang bukan Islam punya. Kan? Gitu. Inilah, habis dia tak kira dah halal haram. Semua bagi alasan. Alah ni bukan patung saya sembah Ustaz. Ini sebagai hiasan. Ustaz ni tak seni ya. Seni. Itu bukan salah seni. Kan? Nabi larang, Nabi tak suka baca dalam hadis. Dan mana ada orang nak belajar hadis hari ni? Mana ada orang nak belajar agama, nak belajar baca bab Quran, bab hadis, apa nak belajar? Ada dah orang tak minat. Lagi-lagi generasi muda. Lepas tu kita pergi kuliah mana-mana kan. Yang datang tu semua geng otai-otai belaka. Nah, bahagian anak-anak muda jarang-jarang. Ada tapi tak ramai. Kan? Allahu Akbar. Contoh saya bagi satu contoh lah. Kesan ke depan ni kan. Kebiasaan saya pergi masjid surau, kebanyakannya tukang mandi mayat, orangnya dah tua. Dia pun bakal pergi. So kalau dia meninggal lah, siapa nak ganti tempat dia untuk mandi mayat? Kan? Kalau ganti pun mungkin kawan-kawan dia juga, kawan-kawan dia tu pun dah tua juga. Orang muda tak nak belajar. Dia apa faedah dia dapat? Bukan boleh gaji besar. Wah ini kerja gaji besar, jawatan besar. Apa nak jadi tukang mandi mayat? Boleh dapat apa-apa? Dia kira dunia punya pasal. Dia tak kira fardu kifayah punya pasal. Tak ada dah anak pandai. Habis? Dah habis, tak kerti dah. Bila dah tak kerti, akhirnya tak ada ilmu, akhirnya buat juga. Basuh juga, mandi juga mayat tu. Tapi hantam. Akhirnya, adakah cukup dia punya syarat, dia punya cara yang betul? Habis. Itu zaman makin lama makin duduk dalam kejahilan. Dari segi keduniaan, kita mungkin semakin moden, semakin teknologi, semakin hebat. Kan? Orang kata tak lama lagi kereta terbang lah kan? Tak tahu. Mana dari segi dunia tu makin power. Tapi dari segi akhirat sebenarnya makin hancur, makin kurang, makin mundur. Makin habis, makin banyak tak tahu ke benda. Tu belum tanya bab akidah sifat 20. Belum tanya soal fiqh, bab syarat semayang, rukun semayang. Kan? Tapi mujurlah masih lagi semayang. Kadang-kadang tu tak payah kata syarat rukun, semayang pun tak ada. Tasawuf tak tanya lagi, bab tasawuf pula, bab hati macam mana, riak ujub. Hari ni tikam menikam. Tak payah kata dalam politik, dalam organisasi pejabat pun tikam menikam. Sembang di kantin, bertepuk tampar macam kawan.
di atas jabat dalam bilik bos, dia tikam kawan dia. Dia bukan bagus pun bos. Saya tahu saya kawan dengan dia. Dia tikam kawan dia sebab nak bagi dia naik. Ini berlaku. Sebab apa? Ikhlas tak ada. Dalam diri ni ujub, riak, takabur semua ada. Habis. Itu soal tasawuf. Habis masalah tiga-tiga ilmu ni. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Tauhid tak mengaji. Fiqh tak mengaji. Tasawuf tak mengaji. Dah macam mana? Ada. Habis. Mereka tidak memikir langsung tentang ad-din. Apa tu ad-din? Ad-din ialah agama. Mereka langsung tak memikirkan tentang agama. Tak ada dia nak fikir soal agama. Sebab itu, antara tanda kiamat besar akan berlaku ialah matahari terbit sebelah barat. Dulu masa saya kecil-kecil pun bila dengar, kita pun fikir kalau dah matahari terbit sebelah barat, takkanlah orang tak insaf lagi. Kita fikir macam tu kan. Dan sebab nampak tu memang satu perkara yang bukan musim, tetapi memang tak pernah terjadi, tiba-tiba terjadi. Mesti orang akan, apa ni syarat? Rupa-rupanya tak juga. Sebab apa tak? Sebab orang tak ambil peduli. Tu cerita dia. Tak ambil peduli. Kalau hadis Nabi cerita tentang akhir zaman akan matahari terbit belah barat pun dia tak pernah dengar. Kalau jadi macam tu, dia panggil itu fenomena. Siap dia selfie nanti. Dia ambil gambar, dia kata, ni fenomena yang belum pernah berlaku ni. Ini pelik ni. Itu je lah. Tapi dia tak mengambil pelajaran. Dia tak mengambil insaf. Sebab jahil. Sebab tak tahu ke benda. Yang dia sibuk kerja. Dalam duk matahari terbit belah, percaya cakap saya, dalam waktu matahari terbit belah barat nanti tu pun orang masih lagi jam pergi pejabat. Dia kata, mana matahari ni? Belah sana dah. Belah sana dah. Allah akan lambat paskat ni kan, merah ni. Dia fikir paskat ni lagi. Dahsyat. Sebab apa? Sebab dia ni. Dalam kitab sebut, dia tidak memikirkan langsung tentang ad-din yang sebenar. Soal agama dia tak fikir. Dan tentang akhirat, tak pernah dia fikir soal akhirat. Dia sibuk saham, dia sibuk keuntungan dunia, gitu gini. Di sana telah berlaku kerosakan di seluruh pelosok bumi. Tapi cerita ni nak cerita masa zaman sebelum lahirnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Cuma ada sedikit persamaannya. Sebab apa persamaannya? Sebab Nabi dah sebut dah, Bada'ul Islamu ghariban. Islam itu muncul dalam keadaan waktu tu waktu yang pelik, waktu yang ganjil. Di saat semua orang orang cakap apa, tak faham tentang agama. Masa itulah agama yang sebenar muncul untuk membetulkan semula. Bukannya Nabi kita bawa agama baru. Dan Nabi kita membawa agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang dahulu. Cumanya kenapa dia nampak macam baru? Sebab yang sebelumnya habis dah diselewengkan. Sama macam ni. Kalau kita nak tegakkan Islam ni, orang akan kata ni kuno lah, ni bila punya lah, ini zaman dah, ni tak moden lah. Dia akan jadi nampak macam kita bawa satu benda yang baru. Bukan baru, inilah yang dibawa. Tapi sudah ditinggalkan. Macam qasidah lah sebagai satu contoh. Hari ni baguslah anak-anak muda kita bangkitkan balik dengan program maulid, dengan qasidah. Sebenarnya qasidah ni bukan baru, lama dulu lagi ada. Zaman Nabi ada lagi. Zaman sahabat ada. Kan? Lama dah benda-benda ni. Tapi benda tu jadi tenggelam. Bila kita bawa, dia nampak macam satu benda yang baru. Bukan baru sebenarnya. Kan tak? Habis. Dia jadi macam tu lah. Di sana telah berlaku kerosakan di seluruh pelosok bumi. Benarlah firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya suratul Rum ayat 41, artinya telah zahirlah. Zahir ni maknanya jelas. Bukan sorok-sorok dah. Kalau macam contoh kita bezakan zaman kita hari ni dengan zaman nenek moyang kita dulu-dulu. Zaman tok kita, zaman ayah kita dulu. Zaman tu bukan semua orang tu maknanya ahli taat belaka, ada juga buat benda maksiat juga. Tetapi zaman dulu punya maksiat masih lagi dalam keadaan ada sembunyi-sembunyi. Orang dulu ada gak yang minum arak tapi tak tunjuk kat orang. Orang dulu ada juga yang tikam nombor ekor, main judi ke apa tapi tak tunjuk kat orang. Kan? Dulu masih lagi tersorok-sorok.
Tapi Allah kata telah zahirlah kerosakan. Bila sampai tahap zahir, jelas depan mata. Konsert besar-besaran terus, terang-terangan, pesta arak, gitu gini, macam-macam. Dah semakin jelas depan mata. Dan masuk di televisyen. Macam mana taknya masyarakat sonok dengan konsert? Kan? Rupa-rupanya saya bawa pasal, tapi tak semualah. Ada sesetengah tu, di sekolah lagi sudah diajar pada anak-anak murid ni cara berkonsert. Dengan alasan ini majlis kebudayaan, ini majlis majlis penyampaian kecemerlangan pelajar, lepas tu pelajar buat persembahan. Tapi cara dia, cara konsert lah, joget atas pentas. Lepas tu anak murid kat belakang ni, dengan cikgu-cikgu pergi sapa. Ini cara mana ni? Ambil mana ni? Ada Nabi ajar kita macam tu? Ni. Jadi, kalau macam saya sendirilah, kan? Saya nak hantar anak pergi ngaji sekolah yang jenis macam ni pun kita takut tak? Kan elok-elok anak aku didik kat rumah, elok apa semua. Pergi sekolah, suasana macam tu. Habis pun tak. Macam mana itu? Tak hantar anak pergi sekolah, takut jadi bodoh pula. Macam ni. Kita nak ajar sendiri kat rumah, takut kita tak dan. Macam mana? Ni kita berada di zaman ditelan mati mak, diluah mati bapak. Habis tu nak buat macam mana? Kemam je lah. Begitu. Ni zaman kita kena banyak bergantung kepada Allah, doa selalu kepada Allah. Kadang-kadang minta maaf cakap kan, kita duduk kat sini, kat kampung ke apa ke, yelah kita baguslah datang masjid, solat jemaah apa semua. Itu anak kita dapat tawaran sambung belajar di universiti. Sonoklah kita, mak bapak mana yang tak sonok bila tengok anak ni berjaya. Kan masuk universiti, menara apa orang sebut? Menara Gading. Kan masuk universiti. Tapi hari ni zaman universiti pun tak macam dulu. Berapa banyak budak-budak universiti habis rosak. Anak dia pergi sana, kat sini je depan kita baik, tutup muka dengan tudung. Baju kurung elok. Pergi sana, habis terdedah sana. Saya ada pernah tengok sendiri. Bila mak ayah dia dah balik, dia buka tudung. Nampak dengan rambut-rambut bagai apa semua. Kita tak tahu dia kat sana macam mana, dengan siapa dia berkawan apa semua. Timbul kerisauan. Nak halang, tapi itu career dia. Dia nak pergi belajar, takkan kita nak halang. Tapi nak izin, kita risau, kita takut. Inilah zaman ni. Habis nak tak nak macam mana? Tu kena didik betul-betul, kemudian bergantungan dengan Allah lah. Dan kena ada pesan, jangan tak pesan. Ini kita sebelum balik tanya, duit cukup tak? Bahagian duit tak habis-habis. Tak pesan lah, ingat ya, kakak, abang, ayah ni penat cari duit kerja nak bagi kamu belajar. Jadi kamu jaga nama keluarga, jaga nama ayah mak. Solat jangan tinggal, tutup aurat elok-elok. Kamu bawa imej agama, bawa imej keluarga kita. Pesan betul-betul kat dia. Berkali-kali pesan. Ini zaman perlu pesan memesan. Supaya biar diingat. Kalau dia nak buat benda tak elok pun, diingat mak ayah dia pernah pesan gini. Ni kalau langsung tak pernah pesan, lagi dibagi duit. Makin lama makin sonok. Nafsu makin tebal. Macam mana? Gitu. Telah zahirlah kerosakan di daratan dan lautan. Jelas. Macam-macam benda rosak. Dekat darat laku. Kat laut pun berlaku. Ingat kat laut ni mana ada orang duduk. Rosak juga di laut. Ni Allah sebut. Rosak di darat tu tak pelik sangat ni. Rosak di laut. Kat mana rosak di laut? Tu Star Cruise. Naik kapal besar tu. Dalam tu joget apa semua ada. Di laut pun nak rosak juga. La ilaha illallah. Tak cukup dengan darat. Di laut pun nak buat maksiat. Itu dahsyat. Nak kata teruknya. Gitu. Tak takut tu, dia tengah laut tu. Kalau Allah karamkan dia tu, dia tak fikir Allah, tak takut pada Allah. Tapi Allah sengaja biarkan. Allah nak tengok sejauh mana dia nak pergi, sesat dia tu. Tu istidraj. Yang boleh pergi pun jenis orang banyak duit, kapal tu mahal. Orang bagi lambatkan kekayaan pada dia. Tapi makin lama makin jauh dengan Allah. Tak dinafikanlah juga ada jenis kapal Star Cruise ni, yang ada buat package Islamik dan sebagainya. Kan? Tapi itu pun kena jaga betul-betul lah. Sebab saya tak pernah naik, tapi kawan saya pernah naik. Dia kata kalau fikir Islamik pun kadang-kadang Ustaz dalam tu macam-macam ada juga, dia kata.
Dan nama pun kapal tu yang buat ni tu bukan orang Islam. Nak? Jadi macam-macam kelab, pub lah apa semua ada. Kan? Dalam tu hidang arak pun ada kadang. Dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Ada. Hari tu saya nak pergi umrah. Naik kapal terbang Emirates. Kan? Tapi Emirates ni dia tak direct, dia transit. Transit Dubai. Transit Dubai. Jadi dari KLIA pergi Dubai. Lepas tu dari Dubai baru pergi Madinah. Jadi dua kali kapal terbang lain-lain lah. Kapal terbang yang pertama saya naik tu dari KLIA ke Dubai. Waktu kan dia akan hidang makan dengan minum kan. Waktu dia hidang air minum, nampak terang-terang ada botol kaca, airnya air arak win. Sampai saya nak mengesahkan, saya tanya dia, ini apa? What is this? Dia kata ini adalah air arak. Kapal terbang Emirates. Emirates ni daripada mana? Dubai. Dubai ni kita terkenal dengan negara apa? Negara orang Arab. Arab ni Islam. Itu dia. Lepas tu saya nak pergi umrah tu. Kan? Tu. Allahu Akbar. Risau, kita tak apa jenis kenal. Kalau ayah haji tak kenal. Boleh ni pun boleh. Dia tunjuk kaca tu. Mabuk itu di umrah. Pening dia. Ustaz tak tahu lah Ustaz. Lepas tu orang terbang saya pening. Dia kata. Macam-macam lah. Pelik. Betul lah. Di daratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Ni semua kerja-kerja siapa? Manusia lah. Bila kita tegur kan, tak boleh ke nak ubah? Payah nak ubah. Padahal undang-undang siapa buat? Manusia tak buat. Manusia juga boleh ubah. Apa yang payahnya? Bukan payah. Nak ke tak nak, itu saja. Kan? Itu saja. Nak ke tak nak je. Dah tak nak, dia kata payah lah. Kalau nak, dia boleh buat. Nak tangan manusia, Allah biarkan. Allah nak tengok. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Hasil daripada apa yang mereka buat, akhirnya mereka sendiri rasa kesan dia. Ingat tak? Dia yang buat kemodenan yang orang cakap apa tak berlandaskan syarak, akhirnya bila anak dia jadi sosial tak tentu hala, anak dia jadi maksiat, dia pun pening. Nak pening macam mana? Kita juga yang buatkan benda macam tu. Kita juga yang menghalalkan perkara-perkara begini. Kan? Lepas tu Piramli buat cerita tu apa nama? Kasim Selamat tu kan? Tengok skrip dia. Dia kata, ayah nak tegur saya. Dari dulu lagi. Ayah dia yang bagi. Dengan lambakan kekayaan, kemewahan apa sebagainya. Bila dah rosak, baru nak tegur gitu gini. Ayah adalah. Dan nak pokok tu tegak, dari masa naik pucuk tu kita dah pastikan, ataupun kadang-kadang orang dia sandarkan dengan kayu ikat supaya pokok tu naik nanti straight. Ni tanam lepas dah tanam biar macam tu je. Tak ambil peduli langsung. Akhirnya pucuk tu sengit. Bila naik-naik makin besar makin sengit, makin besar makin sengit. Bila dah besar sungguh sengit dah macam ni, lepas tu baru nak tegakkan. Macam mana? Nak tolak tak lut, habis buat macam mana? Tarik dengan tali. Terlepas tali, campak dia sampai kampung sebelah. Jadi macam Angry Bird lah pula. Mana boleh? Tegak. Macam ni, bila dah sengit-mengit macam ni kan. Hari ni pada saya lah, kan, kita jemaah Islam ke apa ni, kita hanya orang cakap apa, bertahan. Nak ubah semua sekali tu dah sampai tahap payah. Nak ubah payah. Nak ubah bukan satu benda nak ubah. Sebab tu kalau kita dapat memerintah pun, kan, jangan cepat melatah kata pemerintah Islam. Kenapa tak buat gini ni? Nak ubah tu banyak benda nak ubah. Pendidikan, sistem kewangan, perbankan penuh dengan riba. Nak ubah macam mana tu? Payah tu. Bukan maksud kata tak boleh ubah, boleh, tapi kena makan masa nak buat itu, nak buat ini, tukar balik itu ini. Sistem pendidikan dah ke laut, sistem pendidikan, sistem kewangan habis, sistem kehakiman habis. Dan sistem undang-undang tu nak angkat balik mahkamah syariah apa semua. Sistem apa lagi? Macam-macam sistem semua habis. Yang penting mana yang masih lagi kita boleh bertahan, kita bertahan. Yang dah tak boleh nak bertahan nak macam mana? Itulah
ketua yang dinanti-nantikan Al-Imam Mahdi lah. Ada. Lepas tu nanti Imam Mahdi datang, tak ada dah istilah negara Malaysia, negara Indonesia. Tak ada negara-negara. Dia akan satukan atas, di bawah panji-panji kalimah la ilaha illallah, di bawah pemerintahan Islam. Tak kira lah kamu negara mana pun, Islam duduk sekali. Penyatuan. Itulah penyatuan yang sebenar-benarnya akan berlaku nanti. Bila tak tahu. Baik. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kan? Bila kita nampak benda ni berlaku, Allah buat ni semua supaya Allah biarkan semua ni berlaku, sebab Allah nak biar dah ada di antara kita yang sedar. Macam hari ni lah, bila kita pun menong balik, betul juga. Habis dah ni. Bila kita sedar, insya-Allah moga-moga kita kembali ke jalan yang benar. Betapa kemusnahan akidah itu membawa kepada penyelewengan. Dia bermula daripada kemusnahan akidah. Bila akidah dah ke laut, sebab tu bila hari ni akidah dah orang cakap apa, tak berapa nak betul, jangan mengaji tidak. Dan sifat 20 apa semua tak tahu, yakin kepada Allah dah hilang. Hari ni orang yakin rezeki atau usaha dia. Dia belajar tinggi-tinggi, sijil tinggi-tinggi, nak bijak dalam berniaga, dia rasa macam dia akan confirm berjaya. Dia tak nampak dah Allah yang jayakan dia. Dia tak nampak. Dia tak rasa nak Allah yang bantu dia, Allah yang bagi dia rezeki. Dia tak nampak. Dia nampak kejayaan di atas tangan usaha dia sendiri. Bila dah musnah akidah itu, bila dah tak ada keyakinan pada Allah, akan membawa kepada penyelewengan. Bila orang dah tak yakin dengan Allah, nak risau apa soal halal haram, maka dia ambil benda yang haram pun dia tak kisah. Sebab dia tak rasa Allah melihat dia. Dia tak rasa. Dia buat tak kisah, dia tak takut dengan Allah. Dalam perkara-perkara yang lain, seperti dalam aspek politik. Politik lagi ke laut. Politik wang. Kan? Hari ni. Dapat duit. Tapi cakap pandai lah. Macam tu. Politik. Di mana segelintir manusia yang memegang teraju pemerintahan dengan mempunyai kuasa telah menggubal dan menentukan hukum hakam menurut kemahuan dan selera mereka. Nampak? Apa saja yang boleh bagi untung kat mereka, mereka halalkan. Arak dan judi kenapa tak sekat juga? Sebab menguntungkan, cukai tinggi. Nampak? Jadi selera mereka sedap lah. Bagian boleh dapat duit banyak. Dia kata, saya tak minum arak. Memang tak minum arak, tapi mau ambil hasil arak. Macam mana kira? Gitu. Hukum akan menurut kemahuan dan selera mereka. Meskipun dengan melakukan kezaliman, walaupun terpaksa melakukan kezaliman dan penindasan. Hari ni dah semakin nak cukai dah naik lagi. Tu yang disuruh bayar cukai tu. Cukai pun nak naik. Kan? Subsidi dah mula ditarik balik apa semua. Tu apa penjawat awam dah tak ada apa pencen. Allahu Akbar lah tu. Tapi mereka semakin lama makin sedap. Ahli parlimen, tengok pencen ahli parlimen macam mana. Tu pencen, gaji tak kira lagi. Allowance kehadiran tak kira lagi. Allahu Akbar. Tu berebut semua nak jadi. Ada. Dan penindasan terhadap rakyat. Habis. Pemerintah berlagak seperti Tuhan. Pemerintah ni disebut dalam kitab. Pemerintah berlagak seperti Tuhan. Allahu Akbar. Maksud apa berlagak seperti Tuhan? Seolah-olah dia ada kuasa boleh buat apa saja. Dia boleh menentukan. Kan? Tak kira lah mana-mana pemimpin. Raja-raja ke, mana-mana ke. Kan? Sedarlah kalian bahawa kalian adalah hamba kepada Allah. Kamu tu manusia. Pangkat jawatan itu gelaran manusia saja. Tapi di sisinya Allah, kamu tu hamba. Yang kalau mati nanti, bakal dimakan ulat. Sedahlah diri. Tak kira siapa kamu. Kan? Duduk di tahta mana pun. Jangan sombong. Jangan bongkak. Jangan belagak. Walaupun ada yang tidak mengaku menjadi Tuhan. Dia tak mengaku dia Tuhan. Tapi perangai dia tu. Sikap dia tu. Menunjukkan kekuasaan dia. Mencengkam orang. Menakut-nakutkan orang. Kan? Mengugut orang. Kuasa mutlak berada di tangan pemerintah. Dia rasa macam dia ada kuasa nak buat apa saja. Walaupun mereka terdiri dari orang yang paling jahil sekalipun. Hari ni. Dulu-dulu. Ada sekali tu,
ada sahabat kami, dia pengkaji sejarah dan pengkaji kitab-kitab lama. Akhirnya jumpa sebuah kitab yang dikarang oleh Sultan Selangor. Tapi bukan yang ni, yang dulu. Bermakna raja-raja dulu alim. Satu orang angkat jadi pemimpin, alim ilmu agama. Itu dulu-dulu. Dulu, seingat saya zaman dulu-dulu yang jadi tok sidang, jadi ketua kampung, mesti dari kalangan tok imam. Orang yang pandai, orang yang alim, orang yang baik akhlak. Hari ni jadi macam mana? Tok sidang, kaki karaoke. Contoh. Macam mana jadi kampung? Kan? Jahil bab agama dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin yang nanti. Walaupun mereka tu dari kalangan orang yang paling jahil. Tapi sebab ada pengaruh, ada gitu, ada gini. Nampak duit banyak sikit, ada gelaran. Lepas tu minta maaf lah, saya tak terhegeh dengan siapa-siapa pun kalau ada gelaran datuk ke apa ke. Ada kadang-kadang AJK masjid perkenalkan saya. Ustaz, ni datuk. Dalam hati saya berkata, peduli apa aku? Mengaku kisah dia datuk. Dah apa dia boleh bagi pun. Tapi kalau ulama' je, Ustaz, ini tok guru kita. Allah, salam, cium tangan. Takkan datuk dah benda, dia boleh buat apa? Nak? Kita jangan ajar diri kita jadi nak mengampu dengan orang kaya. Sehingga kan kita rasa orang kaya lah boleh tolong kita. Kita dah lupa Allah yang maha kaya. Kenapa kita nampak manusia? Dia kaya pun Allah bagi dia kaya, bukan dia. Kan? Lepas tu hati-hati, jangan sampai kita ni, kalau orang datuk-datuk datang, tengok layanan VIP ya. Bentang kapek, kan? Makan jangan cakap ikan siakap 18 rasa tu. Tengok. Nah, tapi kalau tok guru datang, kapek tak ada, ikan siakap lagi tak ada. Yang ada karipak. Ikan siakap datuk tadi 18 rasa, ni karipak tak ada rasa. Orang panggil karipak inti oksigen. Tu inti oksigen. Bila kekah dalam tu kosong, ada sikitnya inti kan. Tu bagian beli kedai gerai depan tu, RM2. Kan? Tu bagian nak layan tok guru, layan alim ulama, layan biasa ya. Tapi kalau main dengan datuk, jangan. Kursi tu dia balut dengan kain. Tengok. Nampak? Jaga. Apa kita jadi macam tu? Ulama pesan, tok guru kita pesan, kalau kita buat walimatul urus, kenduri kahwin, kalau kita membezakan antara orang kaya dengan miskin, majlis tu majlis yang dicela syarak. Jangan buat macam tu. Kalau nak layan istimewa meja VIP, itu mungkin sebab tetamu orang belah sana datang. Bahagian kita punya apa cakap? Panggil apa? Biras apa? Besan, lupa. Bahagian besan datang, dia datang dari Kedah ke mana ke, kita layan dia sebagai tetamu sebab dia datang rumah kita. Kita letak ni meja VIP. Tak apa. Sebab dia tetamu kita. Nak ni datuk datang, ada meja khas. Asal pula? Sebab dia datuk. Dia pergilah beratur ambil buffet macam biasa. Kalau betul nak layan istimewa, layan orang susah. Layan orang miskin. Orang miskin bila dilayan macam VIP, menangis dia. Kan? Pakcik duduk depan meja yang ada khas, ada bunga-bunga tu. Pakcik duduk tepi ni tak apa dah. Tak, pakcik duduk situ. Nangis dia. Kan? Lepas tu kita bagi kan. Kalau orang kaya, biasanya dia bagi telur kat dalam, ada angsa. Ada itik telur dalam. Kan? Orang kaya dapat benda jatuh, ingat dia nak hargai. Kan? Belum masuk kereta dia campak dah itik kita. Kita tengok dalam longkang penuh itik kita. Itik kita beli kat kedai tu kan. Nak bagi hias letak telur. Bagi orang susah, bagi orang miskin yang biasa datang, balut dengan tisu. Pusing. Itu pun dah terkeluar. Pecah lah tu telur. Dah retak dah telur. Belum sampai rumah retak dah telur. Cuba tukar. Orang miskin kita bagi dengan itik-itik. Orang kaya-kaya ni pula kita balut dengan tisu gitu. Sampai datuk dia kata, takkan bagi saya dengan tisu gini? Layaklah, nama pun datuk. Kan, datuk dah banyak dah itik kat rumah. Bagi tisu pula. Ni yang orang susah ni tadi dapat dengan itik. Tengok, saya cakap saya, kita bila-bila kita datang rumah dia, itik tu ada lagi kat rumah. Dia letak atas buat hiasan. Atas TV dia letak. Dia hargai barang orang bagi sebab dia tahu dia orang susah. Dia tak buang-buang merata.
Itu beza. Orang susah hargai sungguh. Ya nak? Kita jangan beza-bezakan orang kaya dengan orang miskin. Jangan beza-bezakan. Kan? Kaya miskin tu rezeki Allah bagi. Tak semestinya dia miskin, dia tak bagus. Silap dia miskin, doanya lagi mustajab. Berkat lagi. Nak? Mana tadi? Walaupun ada yang tidak mampu, kuasa mutlak berada di tangan pemerintah. Walaupun mereka terdiri dari orang yang paling jahil dan jahat di zamannya. Walaupun jahat pun orang angkat jadi pemimpin. Ini zaman. Sebab apa? Sebab dia ada pengaruh, dia ada kuasa. Sebaliknya tiada siapa yang berhak menegur. Tak boleh tegur. 3R. Mengkritik tak boleh, kritik tak boleh, cakap tak boleh, nasihat tak boleh, atau menasihatnya, nasihat pun tak boleh. Demikianlah apa yang berlaku di negara Rom. Oh, berlaku ni kat Rom, bukan berlaku kat sini. Demikianlah apa yang berlaku di negara Rom dan Parsi serta jajahan takluknya. Suasana di barat sana. Tapi dah mula berjangkit ke kita. Ada. Lepas tu kita berhenti sini dululah. Kita berhenti muka surat 18. Pemerintah Rom membahagikan rakyatnya. Nanti Tok Syekh kita, pengarang kitab ni, dia nak cerita lagi apa-apa yang berlaku di zaman sebelum lahirnya baginda Nabi SAW. Di Rom Parsi macam mana jadi. Tujuan cerita ni semua sebab apa? Bagi nampak kenapa manusia memerlukan sangat Nabi, memerlukan sangat Rasul. Ini nak menunjukkan keadaan yang terlampau macam inilah. Kenapa hari ini kita sangat memerlukan seorang pemimpin untuk menyatukan umat Islam. Sebab keadaan yang kita makin lama makin nampak cacar merbau dia ni. Jadi kita akan sambung pada muka surat 18. Pemerintah Rom membahagikan rakyatnya. Berhenti kat situ lah, insya-Allah. Jadi disebabkan saya lama dah tak datang, jadi saya rasa barang tu mesti habis pagi ni. Sebab lama tak datang dicari barang dapat, hari ni ada. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita membeli sambil niat menderma untuk bantu sekolah tuan guru kita, Tok Guru Siddiq Noh, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dihinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.